أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Fungsi Majelis Azmi Sudaya dan Mubarak Amalah Kena Jadi Saya tak kuasa Surau Pegawai Pegawai Museum dan sekalian tuan-tuan. Alhamdulillah, pertama bersyukur kepada Allah Taala diberikan kesempatan. Dan insyaAllah pada hari ini mungkin tajuk yang diberikan dengan Palestin yang ingin Allah sebut pasal Palestin sebab perkara yang sedang berlaku ini sebenarnya amat penting. Yang sebenarnya sedang berlaku ini amat penting kerana Allah menggambarkan di dalam surah Al-Isra bagaimana keadaan orang Yahudi ini macam mana ayat yang kita baca tadi, iaitu orang Yahudi ini dia akan buat kerosakan 2 kali, dan 2 kali itu selepas daripada 2 kali itu Allah mengabarkan Allah akan hantar golongan Jabarin. Jabarin ini golongan yang gagah perkasa, yang bersih, yang akan habiskan dia. Ini satu mainan. Dan kemudian dalam hadis pula Nabi gambarkan saat-saat kehancuran Yahudi ini ialah apabila orang Islam orang dia. Sebelum ini kita dengar Gaza akan diserang, Aqsa akan diserang, kampung-kampung orang Islam akan diserang. Jadi orang Palestin dipertahankan. Gaza banyak kali akan diserang. Antaranya tahun 2014 yang dibom di Gaza itu digambarkan jadi 6 kali bom Hiroshima sebenarnya. Kekuatan bom, bukan momentum, tapi bom, kekuatan bom itu 6 kali kali. Memang dia nak habiskan Gaza pada masa itu, jadi pandang menyerang, pandang terbuku. Dengan sombong dia kata dalam masa 5 hari kita boleh habiskan Gaza. Tahun 2014. Sebelum itu pun sama juga. Tapi Allah izin pada masa itu kan diserang bomnya. Saya tengok bomnya tu tinggi-tinggi kita, besar bom. Kita berdiri ini sama tinggi. Bom yang dijatuhkan di Gaza. Gaza yang kecil dia lebih kuat syahadah. Mungkin kecil lagi syahadah lebih kuat. Jadi tapi Allah izin pertama kali banyak bom yang dijatuhkan tak meletup. Ini kata kuasa Allah, tak meletup. Ya, jadi terpaksa Brigade Al-Qassam tubuh satu unit menghapuskan bom. Sebelum ni tak ada unit buat bom mana, unit menghapus bom tak ada. Jadi terpaksa. Kenapa? Kerana apa namanya bom tak betul. Jadi kita melihat bagaimana keadaan yang berlaku pada masa itu. Dan 2011 punya, tahun 2014, 2009, 2006 dan sebagainya, semua Gaza diserang oleh Israel. Dan apabila Gaza diserang oleh Israel, maka pada masa itu lepas daripada diserang, Hamas balas balik. Kalau 2014 dia punya kekuatan Hamas ni yang ditakuti selain daripada roket daripada dapur kampung sampailah kepada dia punya sniper. Yang paling ditakuti sniper. Sekarang ni program ni sniper tak keluar lagi. Tak keluar lagi. Nanti depan ni sniper keluar. Sniper tak keluar lagi. Sebab apa? Saudara Gaza Israel tak masuk lagi di dalam Gaza. Dia nak masuk pagi lepas, semalam tak cuba masuk. Kena ambush, lari tinggalkan kita tank, tinggalkan dia punya tractor dan sebagainya. Baik, jadi sebelum ni dia buat attack, orang Islam bertahan, defend, balas balik. Tapi balas balik dalam rangka defend. Tapi pada kali ini 7 Oktober bukan kita defend, Israel tak ada nak serang apa pun.
Pada masa itu tak ada bom, tak ada pistol, tak ada apa. Tiba-tiba orang yang pergi pasal serang. Jadi ini menepati apa yang digambarkan oleh Allah SWT di dalam hadis-hadis Nabi. Antaranya bagaimana hadis di mana Allah akan beri kemenangan kepada orang Islam. Bila orang Islam ni bukan ganas, tapi dia pertahankan diri. Tapi satu peringkat dia terpaksa keluar. Bila keluar tu habis. La taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yawm. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berlakunya orang Islam memerangi orang Yahudi. Jadi di sini kita lihat bagaimana hadis ini digambarkan Rasulullah SAW di akhirnya, orang Yahudi yang jahat ini akan dibunuh kalah kita. Tidak adakah ini masanya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi kalau Allah izin ini masanya, maka beruntunglah bagi kita bersama dengan orang yang akan menang. Walaupun ujian yang besar ujiannya. Pengalaman kami NGO ni masa sebelum ni kan, kalau kita pernah dengar nama Rachel Corrie seorang Amerika, orang Kristian, jurnalis, dan dia dibunuh oleh Yahudi ketika Yahudi nak runtuhkan rumah seorang Palestin. Dia tak nak bagi. Dia kan orang Amerika ni dia orang ni lah, sebab ingat dia rakyat Amerika kan. Orang barang dibaring dekat depan traktor dengan jalan agaknya orang bawa tak nampak, dibaring depan tu. Dia ini hari nanti. Jadi sampai mereka adalah kemudian masih kami pula Fortila dulu sampai mereka nyawa orang EU yang syahid 10 orang. Kalau orang yang bukan Islam yang syahid masa Fortila kapal, kalau ingat 2010 masa tu sebelum Fortila mula pun ada 3 orang mati. 2 orang mereka seorang Inggeris, orang putih, bukan orang Islam. Lepas itu atas kapal ada tembak 10 orang, 9 orang mati on the spot, hanya mati atas kapal. Seorang koma 2 tahun betul meninggal. Jadi kita lihat peristiwa itu telah menyebabkan seluruh dunia bangkit. Di Turki, Istanbul, kita melihat kebangkitan sehingga kan perarakan yang dibuat ketika itu di Istanbul yang lebih daripada perarakan ketika Kerajaan Osmania jatuh pada masa itu. Lebih sampai kan tentera dan polis pun berat sama. Yang pakai uniform jaga, habis shift dia buka uniform pakai baju preman biasa, join sekali dengan orang yang perarakan demonstrasi. Hari ini kita melihat seluruh dunia bangkit. Hari ini lebih hebat daripada ketika Mabi Bamara dulu. Lebih hebat. Kenapa lebih hebat? Sebab bukan saja bangkit, tapi orang Islam dan orang bukan Islam yang bersama-sama menunjukkan kemarahan yang betul-betul. Di Bahrain, rakyat Bahrain pergi bawa bom molotov atau apa dia panggil balik ke kereta Israel. Di Turki pun sama, di Jordan pun sama. Jadi ada juga tempat-tempat lain di UK dan sebagainya, orang bukan Islam bangkit, orang Amerika, orang Eropah. Dan di sini kita lihat bagaimana sekiranya perkara ini berterusan, maka kita nampak kemungkinan besar akan berlaku sesuatu yang besar di Israel atau di Palestin. Dan kita lihat oleh kerana hari ini peperangan dimulakan oleh orang-orang Islam, maka orang Islam pula kita tahu hari ini di Gaza saja yang mati lebih daripada 5,000 orang yang mati lah. Lepas itu yang cedera lagi ramai. Jadi dengan harta-hartanya, dengan rumah kena bom, dengan masjid kena bom, sekolah kena bom, gereja kena bom. Jadi semua sekali habis, sudah tentulah tidak ada maaf, melainkan Israel kena bagi pampasan. Tak akan berdamai sehingga Israel bagi pampasan, dan sehingga Israel mengikuti apa yang dituntut oleh rakyat Palestin. Maknanya apa? Tak ada maaf lah. Dan sekiranya benda ini berlaku, sebab kita akan tengok tak lama lagi orang-orang Yahudi ini
dia tak boleh menang. Kalau menang dah sekarang dia takut. Dan mengikut satu intelijen daripada Amerika, askar mereka, dia bagi keterangan. Jadi Israel ni, askar dia ni takut sekarang, sangat takut. Sebab askar dia tak bagus kita. Tak bagus. Kenapa tak bagus? Dia tidak bertugas sebagai askar, dia tugas sebagai pembuli. Masa hari biasa sebelum ni latihan dia, macam mana nak patahkan tangan budak-budak 2 tahun, dan macam mana nak tangkap orang awam, nak buli orang awam, macam mana nak jadi lawan dia semua orang awam. Dan jiwa mereka tak tenang, sebab bila dia buat jahat tu, fitrah manusia dia akan takut. Ada satu siaran satu dalam mahkamah di mana askar yang masalah psikologi mendakwa kerajaan. Dia kata apa? Aku nak dakwa sebab aku tak boleh tidur. Tiap-tiap malam dia kata aku tak boleh tidur. Bila nak tidur je, tutup je mata dia akan nampak budak yang dibunuh tu datang kat dia, cakap kenapa aku dibunuh, kenapa aku dibunuh. Dia kata aku tak boleh tidur, sekarang aku nak saman kerajaan Israel. Ini askar-askar dia. Jadi masalah psikologi yang teruk gila ni, kita kata trauma ni, stres paling tinggi lah askar dan polis Israel. Jadi askar dan polis moral jatuh sekarang. Kita sebut tentang Israel jatuh. Kan digambarkan lebih kurang dia ada buat satu training untuk nak katakan nak habiskan Gaza dan habiskan Aden semua. Dia buat training, Hamas serang, Hizbullah serang. Hamas serang, Hizbullah serang. Dia buat simulasi askar Israel. Dalam simulasi itu dia orang tak boleh menang. Dalam situasi dia orang tak boleh menang. Padahal senjata dia paling hebat, orang dia paling hebat, sokongan daripada mereka, tapi dalam simulasi itu jadi askar dia tak berani. Sampai sekarang dia orang tak berjaya masuk ke Gaza sampai sekarang. Malahan pada tahun 2010 pada masa itu saya pergi ke sana dan cuba nak masuk ke Gaza tu, tapi tak boleh. Saya mendengar bagaimana kisah-kisah yang berlaku bila mereka nak masuk, tiba-tiba mereka dihalang oleh tentera berbaju putih. Kalau kita dengar white soldier. Jadi dia kata masuk-masuk tiba-tiba ada tentera baju putih, dia tembak, tentera tu boleh elak sana elak peluru. Jadi dia seperti peristiwa kapal, baru naik kapal. Jadi sampai depan tabur macam pasir. Akhirnya buta betul mata dia. Jadi kami takut, kami mundur, tembak mundur sampai ke masuk ke tempat Israel semula. Maka dia dirawat, wartawan daripada TV dia tanya soalan. Saya ada kat situ, saya ada kat Gaza, jadi di Rafah, tak boleh masuk Gaza. Saya dengar berita daripada Israel. Jadi dia kata kami tak boleh lawan tentera baju putih. Jadi peperangan ni tentera baju putih pun tak keluar lagi. Nak sebut itulah. Sniper pun tak keluar lagi. Yang keluar baru dia punya tarai dia tu atas, dan kemudian roket-roket kapal keluar. Jadi sebenarnya mereka dah bertahan baik. Jadi kalau kita tengok kenapa perkara ini berlaku sekarang. Jadi sebenarnya saya dah cerita banyak kali lah, tapi mungkin tuan-tuan puan belum lagi sebagai tak mendengar lagi lah kan. Jadi insyaAllah sebenarnya kita tengok daripada tahun 2012 tahun 2012 Henry Kissinger seorang daripada jurucakap kepada Zionis International, dia merupakan bekas steward kepada Amerika sebelum ini, telah mengeluarkan satu pernyataan. Dia kata in 10 years Israel will cease to exist. Dalam 10 tahun Israel akan habis. Maknanya dia cakap itu 2012 dan dia sebut 2022. Kenapa habis? Dia diam, dia senyum. Orang Yahudi, Israel semua, Amerika semua kata gila orang tu ni. Kata orang tu ni gila, apa kata Israel habis, kita nak menang kan? Jadi rupanya itulah signal yang menunjukkan mereka mesti buat sesuatu, iaitu membangunkan Haikal Sulaiman sebelum 2022. Kalau tidak, habis. 2013, tadi 2012 Putin dengan Barack Obama pergi ke Israel, menjarahi Masjid Al-Aqsa pertama kali, menjarahi Masjid Al-Aqsa, sembahyang dan sebagainya. Mula-mula Barack Obama datang, lepas itu Putin datang. Jadi di dalam dua pertemuan itu dia kata apa? Dia kata kami
bersetuju untuk membantu ya, Israel untuk membina disebut the Third Temple. 2014 Pop Perancis datang. Pop Perancis apa? Ketua kepada Katolik Kristian, agama terbesar di dunia. Dia orang yang kalah. Jadi dalam ucapan dia tahun 2014 ni apa? 100 tahun World War I peperangan dunia pertama berlaku pada tahun 1914, 1917 dan 1918. Jadi 2014 100 tahun datang Pop Perancis pergi ke sana melawat Masjid Al-Aqsa semua sekali. Dia kata apa? Dia kata kami telah bersetuju untuk bersama-sama pembinaan dipanggil The Third Temple dalam masa 7 tahun disebut. Ini sebut daripada sebuah khabar apa ni di Israel Herald ataupun Jerusalem Post dan sebagainya. Tetap boleh cek balik kan. Awal negeri ni kita tahu, awal museum ni boleh tengok kan, archive. 7 tahun maknanya 2021 atau 2022. Jadi maknanya dia dah sebut dah 2021 mesti ada temple dia, mesti ada temple. 2016 2014 2016 kan, Sanhedrin Council iaitu satu ahli syura, majlis ahli mesyuarat parlimen kepada Israel Raya yang 4 kali bentuk, telah mengeluarkan surat dan telah mendapatkan sokongan secara resmi. Amerika, Rusia akan bersama-sama dengan Israel untuk membina The Third Temple 2016. Pada masa yang sama, pada masa itu Donald Trump baru bincang-bincang jadi presiden. Dia belum jadi presiden lagi. Dia pun dah sebut kepada Israel, kalau saya jadi presiden, ini dia pernah Profesor Weiss. Profesor Weiss ni ialah sekarang ni pengusi kepada saya. Dia kata Donald Trump dah sebut dia akan sokong untuk Third Temple. Baik. Jadi kronologi sampai hari ini sebenarnya yang mereka sasarkan adalah sebenarnya Masjid Al-Aqsa. Sebenarnya. Sebab itu di akhir-akhir ini banyak acara, banyak hari-hari perayaan dibuat dalam masjid. Contohnya 21 hari sebelum hari serangan Hamas pada 7 hari bulan Oktober itu, mereka buat Sukkot 21 hari perayaan Sukkot di dalam masjid dan sekitarnya. Menyebabkan sebahagian daripada orang Islam ditahan, tak boleh masuk, tak boleh sembahyang dan sebagainya. Satu orang Islam tak boleh sembahyang. Jadi perkara-perkara inilah sebenarnya yang menyebabkan orang-orang Islam kita dah rasa tak tahan. Kenapa tak tahan? Dah maksimum. Kalau sebelum ni mereka kacau tanah, mereka kacau rumah, mereka kacau semua sekali, mereka boleh sabar lagi. Tapi bila masjid nak dijadikan sebagai rumah ibadah antarabangsa, tak boleh tahan. Tak boleh sabar lah. Jadi sebab itulah pada 7 hari bulan itu, setelah mereka berbincang, saya dapat maklumat daripada kawan-kawan kita di sana, ulama-ulama mereka berbincang, wakil daripada NGO berbincang, tapi secara tersembunyi dan low profile, dan kemudian kajian juga berbincang. Jadi kita bincang secara tertutup melihat macam mana. Jadi sebenarnya realitinya tuan-tuan dan puan-puan yang sebut kat sini daripada intel yang kita dapat daripada sana, memang dia orang nak ambil Masjid Al-Aqsa dan memang dia orang nak bantai Gaza. Sebab tu bila dia nak bantai Gaza tu, benda tu sudah siap dah beri. Dia nak form tu boleh form, dia entak tu. Kenapa? Sebab dia akan bom Gaza, mati sana, mati sini, tapi tak bom habis lah, mati sini sana. Dan supaya semua orang akan tunggu ke Gaza, tengok kemanusiaan, tengok masalah keamanan, kemanusiaan sebagainya, terlupa Masjid Al-Aqsa. Maka mereka akan ambil Masjid Al-Aqsa. Ini dia punya strategi. Jadi bila diketahui strategi itu, maka pihak Palestin kata, kalau kita ikut dia buat, kita duduk dia punya perancangan, maka kita akan kena confirm, kita kena lalu. Sekarang ni kita buat sesuatu yang di luar jangkaan dia. Apa luar jangkaan dia? Kita serang dulu. Sebab dia akan serang anyway, dia akan serang. Macam mana tahun 2014, 2011, 2009, dia serang. Setiap bulan Ramadan dia serang.
Dan dia akan alihkan pandangan kita daripada yang sebenar yang dia nak ambil itu asal kepada Gaza. Memang kita kesian Gaza, memang kita nak tolong Gaza, tapi itu strategi. Jadi oleh kerana mereka begitu, dan sekarang ni tanda-tandanya tidak umumkan pun. Kata Ehud Barak, bekas Perdana Menteri Israel, bekas Ketua Intelijen Mossad, bekas Menteri Luar Negara, bekas Menteri Dalam Negara Israel, Ehud Barak kata apa? Pada tahun 2021 dia kata apa? Kalau Malik Messiah, raja dia, tidak datang dalam tahun 2024 ini, ataupun dalam keadaan itulah 2024 ini tak datang, maka Israel akan hancur, disebut. Dan kenyataan itu dikutuk oleh ramai orang muda-muda. Sebab apa ni nak fikir raja-raja ni kan? Walaupun dia orang memang nak terima raja ni, tapi ada yang tak terima lagi. Sehingga Ehud Barak keluar kenyataan macam itu. Sampai Ehud Barak ni dijadikan sebagai macam orang apa panggil? Macam orang ekstrim agama. Tapi dia cakap tu berdasarkan fakta. Dia bersebut fakta dia. Contoh, tentera-tentera dah berpecah. Tentera kulit hitam Yahudi, tentera kulit putih Yahudi pecah. Tentera udara, tentera darat pecah. Dia ada dia punya sendiri. Kemudian Yahudi sama-sama dia pula, yang bangsa Afrikanya, yang bangsa Eropanya, yang bangsa Indianya, Yahudi daripada mana-mana, Arab sebagainya, sama-sama dia orang pun pecah. Kemudian ekonomi betul kat Israel. Ya, kita itu Israel betul juga. Kemudian coronavirus attack, dia orang kena juga. Nak sebutkan dia orang pun ada panggil masalah teksi, coronavirus semua sama. Baik, jadi bila keadaan dia kata yang boleh selamatkan kita hanyalah Malik Messiah, kata Ehud Barak. Ehud Barak ni bukan main-main, dia lebih hebat daripada Netanyahu. Dia Perdana Menteri, ibarat Perdana Menteri sebelum ni. Ketua Mossad, pengarah Mossad, Director Mossad. Kemudian dia pegang dalam negara, luar negara. Dia nak lagi jatah penting. Dia intelijen, dia bukan orang main-main. Dia keluar kenyataan tu, maknanya itulah solusi yang dia, dan itulah yang dipandang oleh kepimpinan dia orang. Cumanya kerajaan tak boleh umumkan macam tu. Kerajaan tak boleh kata kita nak kena tunggu raja kita, tak boleh. Netanyahu tak boleh cakap dengan orang lain cakap orang yang dipercayai. Ehud Barak sebut. Jadi bila perkara ini berlaku, maka kita melihat memang mereka plan nak hancurkan Gaza. Memang. Kenapa nak alihkan pandangan? Sebab tu keluar kenyataan dari sebelum ini, dia kata kita nak minta penduduk Gaza pindah ke Sinai, ke sempadan di Mesir. Kenapa? Dekat situ lebih baik kita akan buat. So apa sini tempat lain pun lah. Jadi sebab tu tuan-tuan Umar datang, kita tengok kenapa dia mulakan bom, dia habiskan sebelah utara Gaza. Kenapa? Sebab dia nak semua pergi ke Mesir, turun ke bawah, ke selatan, ke Rafah, ke Sinai. Kemudian di utara Gaza tu dekat dengan Ashkelon ataupun Ashkelon, saya akan baca hadis lagi kan, dekat situlah di mana Nabi gambarkan afdal riba dan afdal riba tipu Ashkelon, iaitu jihad yang paling baik sekali di Ashkelon, iaitu di Gaza Utara. Di Gaza, sebenarnya Ashkelon ni sekali sama Gaza sebenarnya. Sebab itu sekarang ni Mujahidin ni cuba nak ambil Ashkelon. Ashkelon itu termasuk dalam Gaza juga sebenarnya, tapi diambil oleh orang Israel. Jadi gambar dia kan. Sebab dia orang tahu hadis ni, dia tahu, kita tak tahu hadis ni. Apa hadis ni? Kan Nabi kita tentang pemerintahan sebelum-sebelum ni, mula-mula dengan nubuwah wa rahmat, kenabian dan rahmat, khilafah wa rahmat, khilafah dan rahmat, raja-raja dan rahmat. Kemudian lepas tu pemerintahan yang seperti keldai yang dikumpulkan. Maknanya hari ini, contoh hari ini jangan cakap siapa, saya cuba contoh hadis Nabi pemimpin seperti keldai yang dikumpulkan, barang-barang yang dikumpulkan di atas keldai. Ini perumpamaan Nabi bagi orang yang memimpin dalam keadaan Islam lemah hari ini. Ikut dia. Apa keldai itu pergi, keldai itu bodoh. Keldai itu pergi mana, diikut dia. Ini bagi pemimpin yang cerdik, jangan jadi keldai. Yang disebut ini, kata dan dia kata pada ketika itu, ni sama kita ni, apabila jenayah, kejahatan, kezaliman memuncak,
afdal oleh kamu an alaikum bil jihad. Apa kata Nabi? Bila kemuncak kepada kerosakan dari kita sekarang ni, dia nak rampas, dia nak rampas kehidupannya, dia nak rampas rumahnya, dia nak rampas semua apa habis boleh kacau. Sampai masjid agama pun nak kacau. Maka Rasulullah itu alaikum bil jihad. Adalah kamu berjihad. Ini hadis sahih. Wal afdal jihad paling afdal ar-ribat. Kamu berpegang, bersiap sedia. Ribat maknanya kita sabar, kuatkan sabar, bersusah payah, pegang, maknanya istiqamah sungguh-sungguh. Sebab itu dalam ayat surah Al-Imran Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, isbiru, sabar, wasabiru, kuatkan sabar, warabitu, ribat, ikat diri kamu dalam perjuangan. Jadi kata Nabi apa? Alaikum bil jihad. Bila sampai ke muncak kerosakan, maka Nabi kata berjihad, kena berjuang. Nabi kata apa? Afdal jihad paling kuat sekali, paling tinggi, paling baik ar-ribat, iaitu kamu ikat diri kamu dalam perjuangan. Kita kat Malaysia tak sampai lagi dah, nak pergi sana semua, belum sampai lagi kan. Tapi kita kena ikat dalam perjuangan. Kita ikat diri kita, bina diri kita, akidah kita. Sebab bila Dajjal keluar, bila orang plan Dajjal keluar, saya akan sebut nanti bila dia orang plan. Orang plan Dajjal keluar, bila Dajjal keluar, kita akan kena semua. Jadi sebab tu bila kita ingat, oh ini Palestin, ini isu orang-orang Arab dengan orang Yahudi, ini isu Baitul Maqdis jauh, kata PM kita jauh, walaupun jauh kita kena ikat diri kita disebutkan dalam ucapan. Jadi kat sini, walaupun jauh, habis hanya menjaga kehidupan kita. Hari ini Masjid Al-Aqsa, jangan kacau. Besok masjid kita pula. Hari ini rumah-rumah Palestin, tanah Palestin. Besok tanah dan rumah kita. Sebab tu dia ada satu istilah, dia kata apa? You will own nothing. Kamu akan miliki, tak ada milik apa-apa. You will own nothing, but you will live happy. Ini salah satu tema dia kan. Dia sebut begitu. Jadi mereka kata apabila sampai ke muncak boleh kerosakan, kezaliman pada sekarang, dia nak ambil rumah Palestin, dia boleh ambil itu je. Penjara 5 tahun kena penjara, anak-anak 5 tahun masuk penjara. Apa sangat budak 5 tahun boleh buat? Masuk penjara. Tak ada dibicarakan, tak ada mahkamah. Cuba tengoklah kes dekat Palestin, ada ke kes orang Palestin boleh menang lawan Israel? Ada? Tak ada. Memang dia dah kemuncak. Maka ketika kemuncak itu, alaikum bil jihad, afdal jihad ar-ribat wa afdal ribatikum as-salat. Jadi apa yang kita nampak sebenarnya apa yang Nabi sebutkan. Jadi sebab itulah tuan-tuan puan kata Allah, peristiwa yang sedang berlaku, peristiwa yang kita kena saya panggil wake up call. Satu wake up call. Sekarang ni kita tengok masjid sana kena bakar, kena bom, hotel sana, rumah sana, hospital sana, gereja sana, semua pakar-pakar menutup habis hancur. Dengan makanannya disekat, dengan minumannya, dengan keperluan asas semua disekat. Kan? Kita tengok sana, jangan tengok sana nampak Palestin, tengok sana nampak Malaysia, tengok sana nampak saudara kita, anak kita, ibu kita, ayah kita, atuk kita, nampak yang itu, barulah disebut wake up call. Maknanya kalau berlakulah perkara yang demikian di Malaysia, agaknya kita buat apa? Maka barulah kita boleh mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Al-Masih Dajjal yang mereka nak keluarkan. Paling awal agaknya 2024, paling lewat agaknya 2025. Ini bukan ramalan, no? Ini ada dia punya kronologi dia. Jadi nak sebut kat sini. Sebab tu saya kata peperangan yang berlaku penting. Kalau kita hari ini kita tak rasa apa-apa, something wrong dengan hati kita. Hati kita keras, hati kita sakit. Kita tengok anak-anak Palestin kena bunuh macam tu. Ada seorang budak dapat viral video kan, macam ini, gigit mata dia terperiak, gigit, tak boleh cakap, terkejut, tak boleh cakap. Bila tanya dia, kamu bangun tidur, gigit.
mak dia dah mati dah. Ayah kita lupa banyak. Lepas tu bila pegang dia perlu menangis. Dia menangis. Kalau banyakkan anak kita macam tu. Ada yang anggotanya terfoto macam-macam lah. Tengoklah banyak sangat video, banyak sangat. Tapi jangan tengok dengan pandangan ini orang Arab, ini orang Palestin, ini orang jauh daripada kita ni. Tak, ini saja. Kalau kita tengok dengan pandangan hati, barulah kita rasa. Apa kata Nabi SAW? Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna. Siapa-siapa yang tak kisah, tak prihatin, buat tak tahu, tak nak ambil part dengan urusan umat Islam, falaysa minna, bukan daripada golongan kami, kata Rasul SAW. Kemudian Nabi kita kata la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu, atau tidak sempurna iman seseorang itu, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sehingga dia sayang sahabat dia, saudara dia macam mana disayang diri. Ada sebab itu tuan-tuan perempuan ni yang kita dapat. Sebab itu peperangan masih panjang. Peperangan masih panjang. Kita jangan semangat habis. Sebab dia akan berakhir insya-Allah dengan kemenangan Islam. Sekarang ni dah nampak dah. Orang yang tak bukan Islam pun dah nampak dah. Orang bukan Islam pun dah nampak dah. Orang bukan Islam yang tak ada kena-mena dengan agama, tak ada kena dengan Palestin Arab pun dah nampak dah. Orang Islam lagi nampak. Dan bayangkan sekiranya perkara ini berterusan. Sekarang ni komando hanya tunggu askar Israel ini masuk. Sekarang orang tunggu kan. Kawan-kawan kita kata mereka tunggu pada mereka tempat-tempat yang mereka tunggu. Dan tempat-tempat tu seorang intelijen Mossad pun tak tahu kat mana askar-askar komando pergi kosong. Sepadan sahaja ada 2,000 orang yang jaga di sempadan. Itu yang paling front line, yang paling depan. Di Gaza City dan sekitarnya tu 20,000 orang. Di sebelah utara pun ada. Semua tunggu apa? Tunggu askar dia masuk. Sekarang ni dia cuma tahu bom je, atau bom je. Daripada jauh dia cuma takut kan. Tunggu masuk. Apa dia punya tema? Wahai Yahudi, engkau nak masuk ke Gaza, masuklah. Daripada jalan mana pun kau masuk boleh. Tapi kau ingat, jalan mana yang kau masuk, dekat situ kubur kau. Oh takut. Saya tengok satu video yang hacker sambil video orang Palestin dia hack kan. Tengok askar-askar berguling-guling atas jalan, tak nak masuk. Sebahagian dia bilang tembak kaki sendiri. Kalau tembak kaki aku, aku tembak kaki kau. Supaya cacat, tak payah masuk lawan dengan tentera Gaza. Kata tentera Amerika intelijen yang buat cerita tu, dia kata memang dia orang takut sangat. Dan dia orang tahu kalau masuk memang kena ganyang dengan beri kosong. Sekarang ni satu kelompok dah masuk. Semalam dah saya semalam pagi dia masuk ternyata ada bush mati. Lepas tu yang hidup lari, tinggal kita tank dia lari. Jadi tengah tunggu lagi baik. The next apa lepas ni kemungkinan besar ialah akan berlaku peperangan. Banyak orang Gaza, orang Kasam dah tunggu lama sangat, tak nak masuk juga, kita keluar. Maka dengan pergi. Macam mana cara pergi, tactical strategi, itu semua kita tak payah nak bincang, itu dia orang punya. Tapi sniper akan keluar, dan drone berani mati akan keluar, kami kasih drone akan keluar. Ini semua aman menakutkan. Dan kita kena ingat bila Qassam dia pergi sana, dia bukan matlamat nak bunuh askar, bukan. Matlamat dan tangkap dia hidup. Kenapa? Nak jadikan tebusan, nak tebus kalau ada tawanan di sebelah sana. Jadi dia bukan nak bunuh. Kalau bunuh tu dia bertembak, dia termasuk, itu tak boleh buat apa. Apa lagi nak bunuh rakyat? Lagi tak ada. Tak ada dalam dia orangnya kamus nak bunuh orang awam. Tak ada. Malah diharamkan kalau didapati mereka membunuh civilian, orang awam, secara sengaja bunuh, menggeram ke apa, maka dia akan cabut dia punya jawatan ketenteraan dia, ataupun dia itu cabut, duduk dalam Gaza, duduk kat sana, tak boleh berpulang, tak dibenarkan pulang. Ini begitu Qassam punya undang-undang. Sebab
Yang penting bukan menang, bukan bunuh orang, bukan. Yang penting Allah tolong kita, rahmatnya, barakahnya. Dan macam mana dapat rahmat barakah Allah? Mesti ikut syariat Allah, wajib ikut hadis Nabi, sunnah Nabi. Nabi kata apa? Pokok pun tak ada potong. Nabi kata. Jadi kalau kita nak dapat barakah, nak dapat rahmat, nak menang, maka wajib ikut syariat Allah. Inilah yang dipegang, akhlak yang paling lahir dari Qasam. Ini yang dia pegang. Sebab itu dia kata sembelih budak-budak lah, bunuh perempuan lah, semua itu semua bohong. Dan bila dia tanya apa bukti, tak ada bukti. Dia tanya apa, tak ada bukti. Dia semua cakap itu 40 kanak-kanak telah disembelih oleh Hamas dan sebagainya. Bila mana gambar, tak ada gambar, tak ada video. Dia cakap dia pun tak tahu. Nampak? Tapi kita pula, kita yang tak tahu, kita bayangkan macam pengganas-pengganas yang disebut dalam cerita-cerita Quran. Ini mereka, ini orang baik, ini apa ni, Israel baik, askar lawan pengganas. Pengganas itu orang kita. Itulah kita hari ini telah di brainwash. Kita mau kita perasan pejuang Islam ni macam pengganas. Rupanya tak. Saya bagi satu contoh. Ini bukan zaman Nabi saja. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dia adalah panglima yang membebaskan Al-Aqsa. Dia datang, masuk, mengalahkan Zatul Salib. Apa arahan pertama dia? Bila dia dapat, bila Islam dah kuasai tentera Palestin, Masjid Al-Aqsa, dia panggil semua ketua-ketua panglima dia, ketua-ketua jeneral, panggil semua. Apa arahan dia? Arahan pertama bila dia masuk dalam Masjid Al-Aqsa, dia kata, kamu arahkan orang yang kamu boleh paling percaya daripada unit kamu masing-masing, daripada negeri masing-masing itu, kamu pergi ke seluruh Palestin, jumpa dengan askar-askar kita yang ada di sana, jumpa dengan orang-orang awam ataupun rakyat, orang gereja, orang jual syarikat sebagainya. Kamu beritahu mereka bahawa nyawa mereka, kan, keselamatan mereka, keselamatan gereja, keselamatan kuil dijamin oleh salah ini. Seorang pun tentera Islam tak boleh bunuh seseorang yang tidak ada senjata. Jadi adab dan akhlak ini adalah merupakan syariat Islam, dan inilah yang membawa barakah kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Dan ini juga lah yang akan dibawa oleh Brigade Al-Qassam. Mereka bukan yang disebut-sebut tu karena satu ada. Dan sebab mereka ni rakyat biasa macam kita, yang ditubuhkan Hamas ini pada tahun 1947 kerana nak menolong, membantu orang yang dibunuh, orang yang ditindas. Pada masa itu 4 orang dibunuh oleh tentera Zionis. Kemudian bangkit kanak-kanak, baling batu kanak-kanak pula kena tembak. Ibu tengok kanak-kanak baling batu, intifadah yang pertama 1987. Kan, ibu pula baling batu, ibu pula kena tembak. Ketika itulah Hamas terbentuk. Hamas bangkit, rakyat yang beriman Islam bangkit, tak boleh tengok kekejaman yang melampau. Mereka lawan-lawan, akhirnya berdamai, minta berdamai. Pertama kali minta berdamai. Baik, ya sebab itulah bagi kita, pengajaran kita di sini, yang pertama sekali wake up call. Kita bayangkan rumah bangunan sebelah-sebelah kita ini dah terbakar. Ada yang terperangkap, ada yang sakit, ada yang nak mati dan sebagainya. So api tak sampai lagi tempat kita. Maka jangan jadi orang yang lalai, tidur je. Tak apa, rumah sebelah. Yang terbakar ni rumah sebelah. Yang terbakar ni Masjid Al-Aqsa. Yang terbakar ni Gaza, bukan Malaysia. Maka kita pun buat datang. Paling kurang diminta. Ini direct dari sana diminta. Paling kurang dia kata tolong rakyat Gaza memerlukan doa antum semua, kamu semua. Doa. Dan jangan doa main-main. Doa daripada hati kita. Daripada hati kita. Macam mana doa ni? Macam mana doa nak mustajab? Selain daripada jaga benda yang wajib dibuat, tinggal yang haram. Masa kita doa tu, kan, kita angkat tangan minta izin ke Allah. Kalau kita nak doa duduk sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minta izin untuk doa pada kau. Rendah diri, minta izin ke Allah. Kemudian lepas itu kosongkan hati daripada diri sendiri. Bukan aku yang berdoa, tapi Allah yang izin aku berdoa. Bukan aku yang bercakap ni, Allah yang izin bagi kuasa aku bercakap.
kita rasa kita hamba, kosongkan daripada diri kita. Kemudian bila kita berdoa, apa yang keluar daripada kita, itu Allah yang ilhamkan, itu Allah yang bagi kita cakap, bagi kita doa, kita rasa daripada Allah. Kita minta dengan benar-benar, kita minta, maka doa itu akan pergi kepada Allah. Sebab tu antara doa yang baik kita sujud, masa sujud. Kalau kita nak doa yang rahsia-rahsia sikit masa sujud. Sebab apa? Masa sujud syaitan tak sujud tanpa kita. Syaitan yang boleh ni dia sombong. Kalau dengan kita kita sujud dengan sujud tu dia tak sujud. Kalau masa sujud kita doa dengan hati kita, doa sepenuh hati kita, minta Allah tolong sahabat kita, saudara kita di Gaza, di Palestin dan juga di Palestin. Minta sepenuh hati. Macam kita minta kalau anak kita yang kena, kalau ayah kita yang kena, kalau mak ayah kita, saudara kita, ataupun isteri kita, suami kita yang kena sekarang. Saya ada seorang kawan, dia pergi ke Qatar, daripada Gaza, dia datang sini, kemudian dia datang sini, balik ke Qatar, pergi ke Istanbul dia nak masuk Gaza, tiba-tiba pun berlaku perang. Sekarang tak boleh masuk, dia tak boleh masuk. Anak dia, isteri semua dekat sana, ada di Gaza. Rumah-rumah semua kena bom. Dia tak dapat telefon isteri dia dengan anak-anak semua. Dia kata keluar dari Gaza, keluar, dia nak hancur ke Gaza. Isteri dia apa? Anak-anak dia tak mau, kami tak nak keluar, biar kami mati di sini. Kami rela mati di sini, boleh mati di tempat lain. Itu isteri sebut, anak sebut. Sekarang dia cakap dengan saya, dia kata, wallahi, dia kata, saya nak masuk Gaza juga. Boleh tak boleh, saya nak masuk juga Gaza. Kenapa? Isteri saya semua ada kat sana. Kalau mati, biar kami mati sama-sama. Jadi kita ajak kita doa supaya tuan-tuan, bapa sekalian, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, bila doa sungguh-sungguh macam anak kita, macam ayah kita, macam isteri kita, suami kita. Bayangkan orang yang kita sayang sekarang sedang dibunuh, dihalang makanannya, dihalang minumannya, nak bekerja memang tak ada dah, kerja tak ada dah. Jadi tanda kita nak tolong ni, doa dengan ikhlas, sungguh-sungguh. Kalau boleh malam-malam, bangun malam-malam, tanda kita ikhlas, bukan main-main. Kita nak pergi sana, kita tak mampu, tak boleh. Saya kalau boleh pergi sana, sudah pergi dah, tak boleh lagi. Tapi kita boleh doa pada dia. Doa silatul mu'min, doa ni yang senjata. Jadi teruskan doa. Saya minta saudara-saudara saya dulu, saya minta doa malam-malam, bangun malam, 2 rakaat khas untuk Palestin. Sebab apa? Kalau Allah izin menang Palestin, Gaza kita menang. Allah izin menang Baitul Aqsa, insya-Allah kita menang. Sebab di situlah kekuatan Islam. Nabi kata apa? Di akhir zaman akan ada kepimpinan orang Islam yang akan membentuk satu kekuatan sehingga satu dunia Islam dan ibu kotanya di Masjid Al-Aqsa. Maknanya kalau Masjid Al-Aqsa menang, kita tak layak pergi perang lain, tak layak kita, kan? Jadi kita doa, kalau kita Allah izin menang Masjid Al-Aqsa ni kali ini, insya-Allah kita akan amankan habis. Yang ada kat atas yang korak-korak habis semua. Habis semua. Perdana Menteri kalau dia korak, tak kira lah campur. Pimpinan-pimpinan dunia, satu dunia akan habis bila Islam memerintah di Masjid Al-Aqsa. Semua habis dan kita akan hidup dalam keadaan aman damai. Dan Allah akan cabut ketakutan. Itu zaman kebangkitan dan kemenangan. Baik, bila saya sebut macam itu, maka mereka rancang bulan tahun depan ataupun tahun 2025. Tapi sebelum itu akan kita berada kesusahan yang sangat. Ya sebab itulah insya-Allah tuan-tuan, sebelum sampai waktu Dajjal keluar, sekiranya Allah izin Dajjal datang masa kita, kalau Allah izin maka kita kena perkukuhkan iman kita, tingkatkan ilmu kita, yang belajar sikit tentang tauhid Allah, tentang macam mana supaya tidak syirik, maka kita kena belajar. Sebab kalau dia datang, kita akan hanyut. Kalau kita tak kuat, dia akan datang sebentar. Pada sekarang lah, orang yang berita dekat media semua itu, ini bukan nasi, dia berjahat. Kita tak risau. Siapa yang bersama orang beriman, maka mereka akan dituduh dengan macam-macam. Maka hanya imanlah, insya-Allah, jadi asbab kemenangan kita.
Sebab tu insyaAllah sikit sebenarnya. Saya tak tahu saya waktu tak sebut dia waktu. Jadi saya tak tahu nak beri waktu. Sebenarnya nota tak tengok langsung. Saya ada nota tadi. Saya cuma cakap je apa yang saya cakap. So cukup insyaAllah. Jadi insyaAllah pada hari ini sebenarnya yang paling penting kita tengok tu, kita nak rasa macam diri kita. Bila hati kita dah mula merasai, oh saudara aku kena, oh anak aku kena bunuh, oh mak aku kena bunuh, kita rasa macam tu, maknanya kita dah on the right track dengan dekat call. Kalau kita tak rasa apa-apa, kita bimbang, kita masih lalai. Masih lalai dengan game, masih lalai dengan movie, masih lalai dengan shopping, masih lalai dengan macam-macam lalai. Dengan main bola, main badminton, tak kira apa pun. Jadi kita nak kena rasa, bila kita nak kena rasa, tanamkan perasaan sayang ni. Dan bila ada tu insyaAllah, lepas tu insyaAllah tuan-tuan perempuan ikutilah. Saya kira ada kuliah-kuliah yang berita-berita kita akan sampaikan dari masa ke masa insyaAllah. Cuma saya sebut sini, sakit memang sakit, tapi tidak ada satu pun yang saya nampak kawan-kawan kita di Gaza yang sakit yang maki Hamas seorang. Mati pedih, menangis. Tak ada seorang yang kata celaka kerajaan Hamas. Tak ada seorang. Saya tengok berita-berita itu, rakyat tak ada kutuk. Kita sini ada kutuk kerajaan ke? Apa orang kata nak turun minyak, tak turun contoh apa banyak kita ada kutuk apa kutuk bisik-bisikan orang aku berhutang tak bayar duit kutuk kan. Sana tak ada, saya tak ada dengar rakyat dia, tapi sakit. Kemudian apa rakyat dia kata yang satu pertama dia tengok anak dia mati, dia kata dia menangis, wahai anakku, hari kita dekat sana abah ayah akan ikut nanti, jangan bimbang, ayah akan ikut kamu, ayah akan ikut. Jadi kalau dia mati itu dia tahu mereka tak terlepas dari penderitaan ujian dunia, sebab mereka kat sana susah hidup. Kita tak makan tengah hari pun kita dah rasa dah. Ini nasi kat luar. Tak makan lagi dah rasa lah. Ini ceramah ni. Kita tak dapat sesuatu kita rasa sebenarnya dah memang tak ada apa-apa dah. Jadi kata seorang budak umur 13 tahun dia kata apa? Dia kata pada makcik dia duduk kat UK. Makcik dia telefon duduk kat UK. Apa khabar kamu kat Gaza? Dia kata pakcik, dia kata uncle, saya hidup ke, saya mati ke, saya boleh makan ke minum, saya tetap mati. Yahudi akan bunuh mereka. Semua dibunuh habis mereka. Jadi kata memang mati itu adalah satu escape, satu yang melepaskan daripada kesusahan. Bukan dia nak mati, bukan. Tapi kan kesusahan itu menyebabkan dia boleh bertahan. Cuma kita nak kena belajar, insyaAllah. Rasa bagaimana yang ada tadi. Mudah-mudahan kalau Allah izin sampai kalah memang dia akan datang sini, memang datang sini. Tapi kalau Allah izin kita menang, sana menang. Dan barakah doa kita ni mudah-mudahan kita termasuklah dalam golongan orang yang membantu. Apa kata Nabi? Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Siapa yang membantu orang-orang yang nak berjuang pada jalan Allah, bantu dia. Salah satunya doa. Doa sungguh-sungguh ni, bukan doa main-main. Faqad ghaza, dia akan dapat sama macam mana orang yang berjuang. Orang yang siapa yang membantu orang yang berjuang ni. Ini hadis tadi. Jadi mudah-mudahan insyaAllah kita teruskan dengan doa. Doa untuk kita sebenarnya ni, kata ni pengalaman saya sendiri, pengalaman saya dengan pengalaman sahabat-sahabat. Bila kita bantu Palestin ni kan, bantu Al-Aqsa ni, kita tak ada buat apa-apa saja, tapi kita dapati Allah tolong kita lagi. Ya sebab tu lagi banyak kita tolong perjuangan Al-Aqsa ni, lagi banyak bantuan, itu barakah Allah akan bagi. Ya sebab itulah kalau kita ada masalah sekarang ni, kita utamakan doa pada Al-Aqsa, ada doa untuk masalah kita ni. Sila-sila Allah bagi solusi ke masalah kita. Sebab ikhlas kita bantu masalah itu barakah. Sebab Allah katakan Quran, Subhanallazi asra bi'abdi layla minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Allah jalankan Nabi pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang penuh dengan barakah dan sekitarnya. Siapa yang membantu perjuangan Al-Aqsa,
sila-sila Allah kuatkan dia, Allah selesaikan masalah dia, dan kemudian Allah jadikan dia orang yang berguna di akhirat, bermanfaat di akhirat insyaAllah. Aku ikut hadza astagfirullahaladzim li wa lakum. Itulah insyaAllah saya dan maaf cakap tak prepare, dari apa yang cakap yang akan bermanfaat, tak banyak pun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatika wa irtafa'at 'ala tawadik وتوحدت على دعوته وتعالت على نصرة الشريعة فاذكر اللهم ربها وألمتها وأهلها سبلها واملأها بذكرك الذي لا يخلو واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجزل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في الأقصى وفي غزة وفي فلسطين وفي كل مكان في كل زمان. اللهم انصرنا يا الله على ترك الدعوة وترك التربية وترك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.